Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 April 2021 bersama dengan saya Nosha Mama Amin. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mengaku audio rakaman suaranya yang tular baru-baru ini adalah tulit. Hamzah bagaimanapun berkata dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Cuma yang salahnya orang yang tip my conversation with someone itu melakukan kesalahan. Yang saya lakukan, saya tak ada masalah. Saya dah cakap banyak kali lah bahawa kalau kita dengar pun apa salahnya. Saya hanya minta supaya IGP bagi beberapa nama kepada tuanku. Salah ke? Polis Diraja Malaysia. Jelasnya rakaman perbualan itu berlaku tahun lalu ketika pihak Istana Negara menginginkan beberapa nama ketua polis negara yang baru. Ditanya sama ada dia akan membuat laporan polis, Hamzah berkata apa yang penting adalah mengenal pasti pihak yang membuat rakaman berkenaan. Sementara itu, dalam sidang medianya yang terakhir, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado mendedahkan memang wujud campur tangan politik oleh Hamzah dalam pasukannya. Beliau malah mengakui tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Hamzah serta telah membuat aduan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengenai perkara itu. Timbalan Ketua Polis Negara Akhril Sani Abdullah Sani hari ini dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru berkuat kuasa 4 Mei depan. Pelantikan Akhril sebagai KPN ke-13 adalah bagi menggantikan Abdul Hamid Badur yang tamat kontrak pada 3 Mei ini. Untuk makluman hadirin sekalian, yang berbahagia Datuk Seri Akhril Sani bin Haji Abdullah Sani bakal memikul tugas sebagai Ketua Polis Negara yang ke-13 berkuat kuasa mulai 4 Mei 2021. Setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Datuk Seri atas pelantikan ini. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang menyerahkan surat pelantikan kepada Akhril hari ini berkata, pelantikan itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Hamzah turut mengumumkan pelantikan Akhril adalah sehingga 3 Oktober 2021 iaitu sehingga tempoh perkhidmatannya dalam polis tamat. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya. Tiada bukti Ganapati yang meninggal dunia di hospital dipukul ketika dalam tahanan polis, kata Ketua Polis Daerah Gombak Arifah Tarawih. Katanya Ganapati tidak pernah mengadu dipukul walaupun dibawa ke Mahkamah Majistret sebanyak 3 kali untuk diremand. Ini kerana tiada sebarang aduan dipukul oleh pihak polis yang mangsa buat kepada Majistret semasa permohonan riman dibuat sebanyak 3 kali, iaitu pada 25 Februari, 2 Mac dan 6 Mac. Ini dapat kita lihat daripada nota keterangan, nota riman yang telah kita perolehi daripada pendaftar mahkamah. Tidak ada sebarang aduan kepada Majistret. Ingat, apabila kita bawa orang pergi riman, biasanya Majistret akan bertanya, ada apa aduan? So, pada ketika ini 3 kali, tidak ada aduan yang dibuat kepada Majistret. Arifai berkata demikian ketika mengulas kes kematian Ganapati setelah hasil laporan bedah siasat mendapati lelaki itu mati akibat kecederaan teruk di kaki dan bahu. Tambahnya, siasatan masih diteruskan dan kertas siasatan akan dimajukan ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat dengan cadangan inkuest. Sementara itu, pemuda MRC hari ini mendesak Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin menubuhkan sebuah suruhanjaya khas bebas bagi menyiasat kematian Ganapati. Setiausahanya, G. Tiagish berkata, kegagalan KDN dan pihak polis memberi maklum balas lengkap mengenai kes ini hanya akan terus menjejaskan reputasi kedua-dua institusi itu. Terdahulu, sayap MIC itu menyerahkan satu memorandum kepada Hamzah bagi mencari penyelesaian terhadap kes-kes kematian dan kecederaan dalam tahanan pihak polis. Memorandum itu diterima oleh Setiausaha Politik Hamzah, Syed Amir Muzakir Al-Syed Muhammad. Sementara itu, Tiagish juga menggesa Hamzah supaya menyegerakan penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis atau IPCMC. Shellfish, red meat, and beer.
If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke berita seterusnya. Kerajaan bersetuju menangguhkan kenaikan kadar tol di 3 lebuh raya tahun ini dari 1 Januari hingga 31 Disember depan. Menteri Kejaraya Fadilah Yusof berkata penangguhan itu diputuskan selepas mempertimbangkan peningkatan kos sara hidup rakyat akibat wabak COVID-19. Penangguhan berkenaan melibatkan 3 lebuh raya yang sepatutnya mendapat kenaikan kadar tol mulai 1 Januari 2021 iaitu Lebuh Raya Shah Alam, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2. Selain itu, kerajaan juga melanjutkan penangguhan kenaikan kadar tol di 21 lebuh raya termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Damansara Puchong dan Lebuh Raya Duta Ulu Kelang. Fadilah berkata kerajaan perlu menanggung pampasan sebanyak 2.25 bilion ringgit susulan penangguhan berkenaan. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa semalam menafikan kabar angin kononnya telah berkahwin dengan seorang penyanyi popular tanah air. Tenang berdepan kabar angin tersebut, beliau bagaimanapun kesal kerana penyanyi tersebut turut menerima tempiasnya. Orang yang disebutkan itu setahu saya daripada keluarga yang cukup terhormat. Ya. Saya kenal sepenuhnya latar belakang mereka dan sebagainya. Kalau nak buat fitnah saya seorang sudahlah, jangan kaitkan orang lain, orang ada keluarga. Jadi walau bagaimanapun pada saya doakan. Mudah-mudahan semua orang ambil orang kata tiba bulan Ramadan ni kurangkanlah perkara-perkara mungkar tu, tambah perkara kebajikan. Sejak Rabu, tular di Twitter, kononnya Anwar dan penyanyi Nora Arifin sudah bernikah sebagai isteri kedua, namun penyanyi berkenaan telah pun menafikannya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syamah Makmin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu. Dengar. Cakap kat sini ya. Oh, dengar. Oh, sana. Orang sini panggil Cik Som. Jom. Mak Timah. Lama dah kami duk berjiran dengan Mak Timah. Bukan nak menipu. Akan nampak Daniel bawa beg besar. Si Daniel, cucu dia tu yang duk teman dia kat sini. Pasport ada dah? Pasport ada, surat travel ada, tiket semua dah ada. Pun balik overseas. Pasal mak pak dia kat sana. Betul. Sian Mak Timah. Sini. Bukan apa. Ambil ni. Sejak dua menjak ni, dia dah start cakap sorang-sorang. Jangan nak beli baju kaya. Tengok. Nampak ni. Kan? Ulam. Elok kan? Sedap ni makan.
Bukan siang je tau. Malam pun sama. Sihat sampai habis puasa dapat kita buat amal ibadat. Besok kita sambung nah. Makin hari makin risau akak. Budak ni itulah. Asal duduk sini tak mau belajar. Alah, dugaan puasa seorang-seorang ni berat sebenarnya tau. Tambah-tambah lagi, time raya. Kacau mental. Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Awak ramai sangat ni. Terkejut. Kami nak main raya lah. Tak apa. Naik. Ni adalah sikit-sikit. Buat susah-susah hang je. Oi, ramainya. Selamat Hari Raya semua. Daniel, macam mana dia boleh dapat kita? Idea abah dengan mak. Dia nak pasang CCTV ni. Kami tak maulah tok rasa sunyi. Lagu tu kah? Kami rindu suasana kat kampung ni. Pasal CCTV tu? Akak memang dah lama dah tahu. Hampa tu yang duk fikir ke bukan? Rugi puasa.